Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Jumpa lagi kita hari ini untuk kita sambung membincangkan buku teks. Okey, kali ini buku teks kita sambung muka surat 104, bab yang ke-6. Kita akan menyambung tajuk kesan daya geseran. Okey, seperti mana yang kita tahu, daya geseran adalah daya yang antara sentuhan antara dua permukaan kan. Jadi kalau lagi besar daya geseran, lagi kuatlah sentuhan tu. Tapi kalau lagi kurang daya geseran, maksudnya lagi licinlah permukaan tu. Sesuatu permukaan yang lebih licin ataupun lebih kasar, sebenarnya kedua-duanya mempunyai kebaikan lah. Dan ada juga yang mempunyai keburukan. Okey, jom kita lihat kesan daya geseran. Yang pertama, pengulas. Sekarang sedang berlangsung perlombaan Malaysian Grand Prix di lintas Lumba Sepang. Alamak, nak hujan pula. Tiba-tiba nak hujan. Kita tengah tengok ada lintas Lumba Sepang F1 contohnya kan. Tiba-tiba nak hujan. Bila nak hujan, apa yang kereta-kereta tu akan buat? Adakah dia nak berhenti tepi? Tak kan? Dia mesti akan kena tukar tayar. Jadi pengulas kata, oleh sebab hari hujan, kelihatan semua peluang menuju ke ruang perhentian bagi menukar tayar. Okey, jadi dia akan tukar tayar kepada tayar yang lebih banyak bunga dia. Sebab bila hujan, keadaan akan jadi sangat licin. Maksudnya daya geseran dia semakin berkurang dan sebab itu kita memerlukan tayar yang lebih banyak bunga lah supaya cengkamannya lebih kuat. Kalau tak, sangat berbahaya bagi pemandu tu. Silap-silap boleh silap-silap boleh terlajak. Okey. Jadi cikgu dia tanya kat sini, mengapakah pelumba sering berhenti di ruang perhentian untuk menukar tayar? Bagaimanakah daya geseran memberi kesan terhadap perlumbaan ini? Okey, tadi tu cerita pasal dia tukar tayar sebab licin. Ni cikgu dia tanya juga, okey, kalau tak, contoh lain, kalau tak licin ataupun tak ada hujan, tapi kenapa kereta tu tetap berhenti kat tepi untuk tukar tayar? Memanglah selain daripada isi minyak kan, isi minyak memanglah sebab minyak dah nak habis. Selain daripada isi minyak, dia akan tukar tayar. Jadi kenapa dia tukar tayar? Bukannya hujan pun. Kalau tak hujan, kalau hujan memang tukarlah. Kenapa? Tayar ni sebenarnya dia ada bunga kan. Tapi bila dia bergeser dengan jalan raya, belok sana, belok sini, belok sana, belok sini, lama-lama bunga dia tu akan habis. Dia akan licin. Bila licin, dia akan jadi bahaya. Susah nak kawal. Kereta Formula 1 ni laju-laju. Jadi bila dia susah nak kawal, dia kena bagi tahu yang tayar dia tu dah nak licin, dah nak botak. Bila dah nak botak, dia terpaksa berhenti untuk tukar tayar. Kalau ikutkan memang tak nak berhenti lah daripada mula sampai habis. Kalau tak, nanti bila berhenti kita akan buang masa kan, boleh kena potong. Tapi nak tak nak, kita kena tukar tayar. Sebab kalau tak, nanti lagi bahaya. Bila tayar kita dah licin, kita nak bawa tak boleh laju. Kalau laju sikit, kita dah terlajak. Sebab itulah dalam Formula 1 ni, kita punya strategi sangat penting. Berapa kali nak tukar tayar, bila nak tukar tayar, waktu tengah kat depan ke, waktu tengah kat belakang ke, ataupun adakah kita nak tukar tayar sekarang, orang belakang dah nak potong ni. Dia macam tu lah. Jadi strategi sangat penting dalam perlombaan kereta F1 ni lah. Okay. Jadi maksudnya kenapa sering berhenti tukar tayar? Kerana tayar sudah haus. Okay, maksudnya bunga dia dah habis lah dan menjadikannya licin. Soalan kedua dia tanya, bagaimanakah daya geseran memberi kesan terhadap perlombaan ini? Daya geseran menyebabkan tayar menjadi haus, permukaan tayar menjadi haus. Okay? Jadi ini adalah keburukan geseran. Keburukan kan? Soalan kebat kat bawah ni, kita tengok. Bagaimanakah reka bentuk tayar di sebelah dapat mengatasi masalah yang disebabkan oleh daya geseran? Dia kata tayar lembut dan tayar keras. Okey, tayar lembut dan tayar keras. Macam mana tayar lembut dengan tayar keras ni dapat mengatasi masalah yang disebabkan oleh daya geseran? Okey, kalau tayar lembut, macam mana? Kalau tayar keras, macam mana? Bila tayar keras, okey, mungkin permukaan dia, geseran dia lebih kuat kot. Kan? Mungkin lebih kuat lah. Kan, bila tayar keras, dia boleh mudah bergeser. Kalau tayar tu lembut, dia akan menyebabkan boleh mungkin licin, dengan lebih licin lah. Tu pada pendapat saya lah. Bila licin dia agak sukar lah. Tapi bila tayar lembut ni, dia punya jisim dia kurang. Bila tayar tu lembut, dia jisim dia kurang. Jadi mungkin juga dia boleh mengurangkan geseran. Tapi dia bahaya sikit lah kan. Jadi kalau tayar keras ni, bila dia keras, dia kuat dan dia boleh cengkam dengan lebih baik bagi saya. Bagi saya lah, tu pendapat saya. Jadi awak boleh fikirkan juga dan bincang dengan cikgu awak. Okey, jom. Itu adalah merangkumi 6.2.3. Seterusnya kita pergi ke muka surat 105. Ada perbincangan lagi.
daya. Cuba gosok-gosokkan kedua tangan kamu. Dia kata. Mengapa tangan saya berasa panas? Tangan berasa panas kerana daya geseran berlaku dan menghasilkan haba. Tadi ni daya geseran menyebabkan tayar licin kan. Yang ini daya geseran menyebabkan haba lah. Kan ada haba. Jadi daya geseran selain melicinkan, menghauskan permukaan tayar, dia juga menyebabkan berlakunya menghasilkan haba. Haba ni baik ke tak baik? Sesetengah masa baik, sesetengah masa tak okey. Waktu kita sejuk, kita gosok-gosok tangan kita untuk dapatkan haba, nak panaskan badan kan. Tetapi kalau tengah naik kereta, enjin kereta tu dia bergeser-geser sampai berasap, tu pula adalah keburukan dia. Jadi bergantung pada keadaan. Okey. Apakah kebaikan daya geseran? Apakah kebaikan dia? Ada kebaikan ke daya geseran ni? Ada. Okey. Daya geseran di antara permukaan tangan dengan objek membolehkan kita untuk pegang objek dengan cengkaman yang baik. Kalau tak ada daya geseran, macam mana orang nak pegang? Pegang cawan ke pegang apa semua kita pegang tu sebab ada geseran lah. Geseran antara cawan dengan tangan. Kalau kita makan pakai sudu, geseran antara sudu dengan jari ataupun dengan tangan, kan? Kasut nampak? Daya geseran di antara tapak kasut dengan permukaan lantai membolehkan kita berjalan tanpa tergelincir. Jadi kalau kasut bola tu kalau perasan main kat padang bola kan. Jadi bila dia main kat padang bola, dia punya kasut dia ada tajam-tajam. Kalau perasan boot kan, boot kasut bola tu dia tajam sebab dia nak mudahkan cengkaman kepada tanah dekat padang bola. Kalau tak memang lari jatuh lah. Okey. Daya geseran juga membolehkan objek kekal pegun. Bila kita nak letak bola contohnya dekat padang, kalau kita biarkan saja, dia bergerak je kalau dia tak ada daya geseran. Jadi daya geseran tu lah yang menyebabkan objek tu berhenti je, tak bergerak. Okey. Kalau tak susah lah kita nak letak barang, semua berjalan. Letak sini berjalan, letak sana berjalan kan. Itulah kebaikan daya geseran. Terdapat juga keadaan apabila daya geseran menimbulkan masalah dalam kehidupan harian kita. Maksudnya, bukannya daya geseran ni menghasilkan kebaikan saja, dia pun boleh menghasilkan keburukan. Contohnya, tahukah kamu apakah keburukan daya geseran? Tolonglah saya, meja ni susah lah nak alihkan. Daya geseran menyebabkan meja tu susah nak digerakkan. Lagi besar meja tu, lagi berat dia, jisim dia, maka dia lagi sukar untuk dialihkan. Kemudian seterusnya. Berdasarkan situasi di bawah, nyatakan keburukan daya geseran. Nampak ni, hati-hati kawan-kawan, agak curam ni. Mengapakah basikal kamu bunyi lim? Alamak, gear basikal saya berkarat lah. Daya geseran menghasilkan bunyi yang tidak diingini. Kita tak nak bunyi tu kuat kan, bisingit kan. Tapi sebabkan ada geseran tu, geseran antara gear dengan rantai basikal tu, itu yang menyebabkan bunyi tu yang kita tak nak. Kemudian brek basikal saya tak berfungsi pula. Tolong saya. Dia risau pula bila brek basikal tak berfungsi. Bila brek basikal tak berfungsi, maksudnya dia tak ada geseran. Bila tak ada geseran, susahlah basikal nak berhenti. Jadi keburukan dia apa? Kita tengok. Tayar basikal kamu, jadi kalau brek basikal tak berfungsi ni sebenarnya adalah kebaikan geseran tu, dia boleh menyebabkan basikal tu berhenti. Bila dia tak berfungsi, maksudnya geseran ni tak ada. Bila geseran tak ada pun bahaya. Kemudian kat sini, daya geseran mengakibatkan permukaan menjadi haus. Tayar basikal kamu pun dah botak lah. Brek kamu pun dah haus. Jadi bila kita bergeser antara tayar dengan jalan raya, maka lama-lama tayar pun jadi haus. Begitu juga dengan brek. Brek asyik main brek je, lama-lama brek tu pun dia boleh haus lah. Maksudnya dia akan menyebabkan tak boleh nak brek dengan baik, dan permukaan menjadi haus menyebabkan tayar basikal kita pun tak boleh nak bergerak dengan baik di permukaan yang licin, takut-takut nanti boleh jatuh. Jadi mari kita lihat keburukan daya geseran dalam aktiviti seharian. Bagaimanakah daya geseran berikut berlaku? Ditanya. Daya geseran menghasilkan bunyi pada mesin pemotong besi. Zzz, kan bingit dengar ni kan. Sakit telinga. Daya geseran menyebabkan tapak kasut menjadi haus. Kita beli kasut mahal, lepas tu kita punya bawah tu adalah corak-corak sebab nak bagi boleh cengkam tanah kalau kita jalan kat simen ke apa kan. Tiba-tiba kita asyik pakai je, lama-lama dia boleh haus juga. Biasalah benda tu tak ada benda yang kekal kan. Jadi daya geseran lah yang menyebabkan permukaan menjadi haus, dan daya geseran juga menyebabkan bola gol berhenti. Kita nak bola tu masuk, tapi disebabkan ada daya geseran, bola tak dapat masuk. Alahai kan.
Okey, saya rasa sampai situ dulu untuk hari ini berkenaan dengan keburukan dan kebaikan dari geseran. Okey, jadi saya harap awak faham. Okey, pada kelas akan datang kita akan sambung lagi berkenaan dengan macam mana kita nak tambah dan kurangkan dari geseran ni. Kalau nak tahu, okey, nantikan video terbaru daripada saya. Okey, sampai sini saja. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.